Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kami mulakan langkah perkongsian kami pada hari ini, saya nak petik satu hadis Nabi Muhammad SAW. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang bermaksud, sesiapa yang diberi hidayah, maka dia tidak akan sesat, dan sesiapa yang sesat, maka tidak ada padanya hidayah. Okey, lebih lanjut lagi, hidayah ni sebenarnya kita perlu cari sendiri. Sebab hidayah dia tak akan datang bergolek, tidak akan datang sendiri kat korang. Sebab apa? Sebab Allah dah janji dah kat kita. Allah dah janji dah kepada sesiapa dan seseorang yang berjuang dan bersungguh-sungguh mencari hidayah, maka Allah akan beri padanya. Dan salah satu cara untuk kita mencari hidayah adalah dengan menuntut ilmu. Jadi, kami nak ucapkan tahniah kepada kalian semua sebab Allah pilih korang ni untuk duduk dan dengar perkongsian kami pada hari ini. Okey, saya akan mulakan dengan tajuk kami iaitu As-sana'u lillahi wa'azamu ni'ami an'amahallah. Okey, apa maksud tajuk kita orang ni? Inilah nak cakap. Maksud dia adalah segala pujian adalah tertentu bagi Allah dan besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, kalau korang nak tahu tajuk ni, dia ada berkaitan dengan ayat 1 hingga 8 daripada surah Al-Kahfi. Okey, mari kita lihat ma'anil kalimat. Okey, ma'anil kalimat yang pertama adalah inwajah mailan anil haqi, yang bermaksud menyeleweng atau lari daripada kebenaran. Yang kedua, qaiman mustaqiman mu'tadilan, yang bermaksud benar atau lurus. Yang ketiga, ba'san azaban, yang bermaksud azab. Yang keempat, kaburas atau azumat, yang bermaksud besar atau hebat. Yang kelima, bahiun atau mulikun, yang bermaksud mati atau binasa. Dan yang terakhir adalah lina belua atau linah tabiro, yang bermaksud menguji mereka. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Akilah Hazwani. Surah Al-Kahfi dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah, yang membawa maksud segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran Karim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan satu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada penduduk bumi, iaitu kita semua lah kan. Kerana di dalam Al-Quran, Allah tak jadikan Al-Quran itu sebagai satu ajaran yang sesat, sebagai satu jalan bengkok. Bukan. Bahkan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai bimbingan yang lurus kepada kita semua. Al-Quran juga memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang menentangnya, yang menderhakai ajarannya, yang tidak beriman dengannya, bahawa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih dan sangat berat di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran juga ada menceritakan satu kisah yang gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa mereka akan mendapat ganjaran pahala yang sangat baik di sisi Allah sebagai balasan iman dan amal soleh yang mereka lakukan dekat dunia dahulu. Dan mereka akan ditempatkan di dalam syurga buat selama-lamanya. Baiklah, seterusnya saya akan pass kepada Aisyahul Husna. Seterusnya saya ingin sambung ayat keempat hingga keenam, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Syarah bagi ayat ini, وَيُخَوِّفُ هَذَا الْقُرْآنِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ اللَّهَ لَهُ وَلَدٌ وَهُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَوْلُهُمْ إِلَّا افتراء فَلَا تَحْزَنْ أَيُّهَا النَّبِيُّ عَلَى كُفْرِهِمْ. Maksud bagi syarah ini adalah Al-Quran sangat-sangat takut kepada mereka yang mengatakan bahawa Allah mengambil seorang anak. Tetapi sebenarnya Allah sangat-sangat terjaga daripada sifat tersebut. Maka perkataan-perkataan mereka adalah dusta dan janganlah bersedih wahai Nabi kerana ketidakpercayaan mereka. Okey, mari saya kupas sedikit tentang maksud ayat Al-Quran tadi, iaitu dan untuk memperingatkan kepada mereka yang berkata Allah mengambil seorang anak. Siapa mereka yang berkata ni? Mereka adalah golongan Yahudi
Nasrani dan juga orang-orang musyrik yang mana mereka mengatakan sebegini tanpa ilmu, dan juga mereka mengatakan sebegini hanya kerana prasangka mereka dan juga nafsu mereka sahaja. Allahu Akbar, alangkah kejinya kata-kata mereka ini, sehingga kan Allah menjanjikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Seterusnya, dalam tafsir Al-Muyassar menafsirkan bahawa ayat nombor 6 adalah, maka boleh jadi engkau wahai Rasul akan mencelakakan dirimu kerana kecewa dan bersedih hati apabila mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Maka janganlah engkau melakukannya ni bersedih hatilah, sebab pemberian hidayah itu bukanlah tanggungjawabmu, akan tetapi engkau hanya bertugas untuk menyampaikannya. Seterusnya saya pas kepada Afika. Seterusnya, ayat yang ke-7 dan juga ke-8 iaitu A'udzu minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Syarah bagi ayat ini, fa inna dunya wa ma'alaiha mujarradun ikhtibarin li ahliha liyuzhira minhum al-aslah amalan. Fa dunya masiraha kharabun wa hilakun ba'da an kanat sadara. Maksud bagi syarah ini, Allah telah beritahu kepada penduduk di bumi untuk melakukan amalan kebaikan. Jika mereka tidak melakukan amalan kebaikan di dunia, maka di akhirat kelak mereka akan dicelaka dan dibinasa selepas bumi menjadi tandus, yakni bumi bergoncang dengan sekuat-kuatnya, dan nanti semua di atas bumi ini hancur dan tidak akan tinggal apa-apa lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan ayat yang ke-7 dan juga ke-8 lebih lanjut supaya kita lebih senang nak faham. Berbalik kepada ayat yang ke-7, maksudnya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Okey, persoalan kat sini, apa yang ada kat bumi? Perhiasan tu apa? Okey, maksudnya perhiasan ini adalah benda yang nampak cantik, yang indah, yang hebat, yang baik, semuanya yang baik-baik lah kan. Okey, nak diibaratkan juga dekat sini, kita semua orang ada keinginan sendiri untuk pergi ke tempat yang menarik, untuk pergi ke tempat yang kita inginkan dah. Lepas tu nak jadi orang yang dikenali ramai, nak ada rumah yang besar, nak ada duit banyak, nak semua keinginan kita lah kan. Memang semua apa yang kita inginkan tu nampak hebat di pandangan mata kita, di pandangan mata manusia. Tapi hakikatnya Allah dah terangkan dah, yang ada dekat bumi ni adalah satu ujian. Akhir sekali, bila kita renung betul-betul ayat Al-Quran ni, barulah kita sedar sebenarnya banyak hakikat yang kita tak tahu, dan kita mesti menggali lebih banyak lagi ilmu di dalam Al-Quran ini dan kita amalkan bersama. Itu saja daripada saya, dan seterusnya saya pas kepada Wardah. Maksudnya ialah ma yustafadu minal ayat, maksudnya apa yang kita pelajari ataupun apa yang kita dapat daripada ayat ini. Okay, yang pertama ialah memuji Allah adalah wajib bagi setiap orang mukallaf. Maksudnya kita lah orang yang mukallaf tu, dan wajib bagi kita semua untuk kita memuji Allah. Okay, yang kedua, ayat ini menerangkan tentang kepentingan Al-Quran, iaitu Al-Quran ini membawa kabaran gembira kepada orang mukmin, dan Al-Quran ini juga memberi peringatan atau amaran bagi orang kafir. Okay, yang ketiga, ayat ini menerangkan tentang kutukan bagi pendusta Allah dan membatalkan dakwaan-dakwaan yang batil. Yang keempat, ayat ini juga menerangkan tentang tingginya kedudukan Al-Quran dan diambil kira sebagai nikmat Allah yang paling besar terhadap hamba ini. Maksudnya Al-Quran ini kedudukannya sangat tinggi, dan Al-Quran ini adalah salah satu nikmat yang Allah bagi dekat kita semua. Yang terakhir sekali, ayat ini menafikan tentang sandaran seorang bapa bagi Allah. Okey, itu je daripada kumpulan kami. Harap korang faham dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.